Tak ada keluarga yang suka ahli keluarganya tak disiplin. Keluarga I okey, dia tak ada hal. Tak bangun pun tak apa. Dia tidur je. Dia jaga dah 3 hari, tak ada hal. Jangan tak ada. Mesti ada peraturan. Bangun awal. Kebanyakan akan suruh bangun awal pagi. Kalaupun dia bukan Islam, dia akan tetap cakap kena bangun pagi. Rupa-rupanya Prophet Muhammad, Nabi Muhammad ada pesan. Dia pesan dekat anaknya Fatimah, wahai Fatimah, wahai putriku, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Dia sebut tu, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah di awal pagi. Mana kalau kita boleh bangun awal pagi pergi kerja, itu tak cukup banyak. Yang lebih banyak orang tak bangun. Kan, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah di awal pagi, kerana sesungguhnya rezeki Allah ini terbentang luas daripada awal subuh sampailah terbit matahari. Maknanya banyak rezeki Tuhan nak bagi kita kalau kita bangun awal. Kan? Jadi ada peraturannya. Dalam setiap keluarga tu ada 3 proses utama, iaitu pertama ta'aruf, yang keduanya takaful dan juga tafahum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Encik Muhammad Zulkifli Arifin, bos kita yang datang hari ini. Bos yang lain sibuk, banyak kerja. Bos-bos ada. Dan begitu juga semualah pegawai, kan, tuan-tuan dan perempuan yang berkesempatan hadir pada petang ini. Sebenarnya petang ni 2 yang sesuai, kan. Yang pertama Hindustan, kedua bantal. Kan, nak pula lepas makan tengah hari, kan. Tapi tak, kita excited lah. Petang ni yang paling excited sekali, maknanya sebab dengan adanya program ni, maknanya tak payah kerja macam tu. Jadi dengar ceramah kan, tak adalah. Pengisian ni penting, pemantapan diri, kan. Dan hari ini kita bercerita tentang hubungan sesama manusia. Dalam hidup kita ni dua-dua nak kena jaga. Vertical, horizontal. Apa? Tersamsul pula, kan. Vertical dan horizontal penting dulu. Menegak, melintang, semua nak kena jaga. Menegak kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan Tuhan kita. Tapi begitu juga hubungan kita, hubungan kita dengan sesama pekerja, sesama pekerja kita ni, bersama dengan rakan-rakan kita. Begitu juga dengan superior kita, dengan bos-bos kita, kan. Jadi makna kata dalam hidup ni tak lari daripada apa yang Nabi sebut. Sesungguhnya dunia ni penjara bagi orang mukmin. Ada peraturan-peraturan tertentu, kan? Ada peraturan-peraturan yang mesti kita ikuti. Adanya guideline, garis panduan dalam kita menepani hidup kita pada hari ini. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan berkeluarga, contohnya, kan, berkeluarga sendiri pun ada prosesnya, ada peraturannya. Setiap keluarga lebih kurang sama, tapi ada sikit-sikit perbezaan mungkin. Tak ada keluarga yang suka ahli keluarganya tak disiplin. Keluarga I okey, dia tak ada hal. Tak bangun pun tak apa. Dia tidur je. Dia jaga dah 3 hari, tak ada hal. Jangan tak ada. Mesti ada peraturan. Bangun awal. Kebanyakan akan suruh bangun awal pagi. Kalaupun dia bukan Islam, dia akan tetap cakap kena bangun pagi. Rupa-rupanya Prophet Muhammad, Nabi Muhammad ada pesan. Dia pesan dekat anaknya Fatimah, wahai Fatimah, wahai putriku, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Dia sebut tu, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah di awal pagi. Mana kalau kita boleh bangun awal pagi pergi kerja, itu tak cukup banyak. Yang lebih banyak orang tak bangun. Kan, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah di awal pagi, kerana sesungguhnya rezeki Allah ini terbentang luas daripada awal subuh sampailah terbit matahari. Maknanya banyak rezeki Tuhan nak bagi kita kalau kita bangun awal.
Kan? Jadi ada peraturannya. Dalam setiap keluarga tu ada 3 proses utama, iaitu pertama ta'aruf, yang keduanya takaful dan juga tafahum. Dan organisasi ni termasuk juga organisasi kat tempat kerja. Ta'aruf, berkenal-kenalan. Kenapa kena kenal? Supaya kita faham yang ni ketua, yang ni pembantu ketua, yang ni pekerja, yang ni majikan, kena tahu. Kalau kita tak berkenal-kenalan, susah. Dan begitu juga bila dah kenal tu lebih mendalam pula lagi. Dah tahu dah yang ni macam mana. The do and the don'ts. Bos ni kepantangan dia apa. Yang seorang ni pantang dia macam mana. Walaupun kita baik dengan dia, rupanya kepantangan dia, kita kotorkan kereta dia. Ada orang macam tu. Ada orang tu pula kepantangan dia, kalau pergi makan tak ajak dia. Dia boleh seminggu tak bercakap dengan kita. Contoh. Ada orang tu jenis makan, memang seburuk-buruk manusia bila makan. Ada. Melantak ni punya teruk. Dia tak kira kawan atau lawan. Makan nombor 1. Contoh. So kita dah mula kenal. Kemudian takaful. Saling bantu-membantu. Ataupun dalam biasa istilah yang disebut oleh orang Pasir Gudang, reciprocal process. Macam tu. Maknanya proses lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Saling perlu memerlukan. Dan begitu juga satu lagi tafahum, mula memahami. Kan? Mula memahami rakan-rakannya. Dia ni sensitif, dia ni tak, dia ni okey, dia ni boleh buat cerita. Dia ni jangan risau. Apa-apa hal boleh cerita dengan aku, tapi semua bocor kat orang lain. Masalah. Contoh. Ada je dia, kita faham dah, tahu dah dia ni. Yang dia senang disuruh. Kau suruh je dia, okey je. Dia tak akan menolaknya. Faham? Dia jadi MC, dia baca doa, jangan risau. Dia akan terima. Kan? Sebab dah biasa asyik-asyik dia. Pada dia sudah ni malas nak tolak, lantaklah, okeylah, bagilah kat aku tu. Contohnya. Kan? Dah ada dah, kita dah kenal dekat dalam organisasi kita. Dan kita mungkin kita kenal nama, kita kenal tempat tinggal, kita tahu kadang-kadang. Tetapi tafahum dan takafur membolehkan kita mewujudkan syarikat kita ni, organisasi kita ni menghasilkan kualiti kerja yang baik, kerja yang seronok lagi meronokkan. Walaupun kerja tu berat, walau kerja tu susah, tapi alang-alang kita dah bekerja, bila kita seronok, kerja yang susah tu jadi biasa. Kan? The going gets tough, the tough gets going, dia kata. Betul lah, makin lama makin susah. Makin susah, biasalah. Dalam dunia yang makin mencabar. Kan? Tapi dalam kita susah-susah kerja, tiba-tiba PKP. Baru kita faham apa maksud susah tu. Baru kita faham bekerja dari rumah yang kita nak sangat, kan best kalau boleh kerja dari rumah, tak pergi kerja kan. Tak pergi pejabat. Sekali baru kau tahu azabnya kerja kat rumah. Kan, mesin photostat tak ada, apa tak ada, baru tahu. Kan, berjuang, BDR, bekerja dari rumah, perang badar. Duduk kat rumah. Kan, duduk di rumah dengan pemangsa-pemangsa lain. Kan, macam mana tak tension menurut kajian waktu PKP tu. Anak nak PDPR, yang ayah maknya nak kerja online. Maknya bangun, jenazah ada kat sebelah dia, tak bangun. Saya tak nak sebut siapa jenazah tu. Terbaring. Kejut dan tak bergerak keras. Adakah dia saja, tak tahulah. Jenazah. Masuk dalam bilik, basuh muka sekejap, masuk bilik air, basuh muka, keluar melewati jenazah tu tadi. Keluar sambil menjerit, bangun, kau berapa ni, kejap ni nak start sekolah, PDPR. Mak ni masak. Cepatlah bangun. Bunyi macam tu je. Cepat bangun. Siap. Lepas tu dapat dia susunkan nasi goreng satu. Dia masuk balik dalam bilik. Jenazah masih lagi belum diuruskan untuk perkuburan. Masuk dalam bilik air, mandi, siap, keluar sekali lagi mengamat-amati jenazah yang memang sudah nyata tidak boleh diselamatkan. Tapi bila keluar daripada bilik, alangkah kecewa seorang ibu apabila mendapati nasi goreng yang digoreng tadi masih lagi belum disentuh oleh anak-anak. Itulah saat paling penat bagi seorang wanita. Betul? Betul tak? Betul. Maka wanita ni tadi berubah, menjelma menjadi serigala jadian. Dia pergi dekat bilik, bangun, kau tahu tak aku bangun daripada awal, mengazab, nak menyiapkan semua benda, kau ni nak jadi apa? Bangun! Masa tu jenazah tadi pun terjaga.
Ini marah aku ke apa? Jadi jenazah ni mulalah keluar kena nak menyelamatkan keadaan. Lelaki dengan suara yang baru bangun daripada kematian tadi. Itulah nak menggambarkan betapa susahnya bekerja dari rumah rupanya. Susah. Kenapa saya katakan? Sebab pada sahabat ketika itu saya ceramah tentang kekangan-kekangan ni. Kita kena faham maksud institusi. Apa maksud institusi? Institusi ini adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang sekali lagi, belum tentu sama bunyi dia. Kan? Maknanya institusi ni struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya setiap ahli organisasi mesti function baru dinamakan sebagai institusi. Kalaulah suami itu tadi kekal jadi jenazah, dia tak jadi institusi dah, dia jadi keluarga je. Sebab ada yang tak function. Kalau function, suami isteri bangun, siap. Okey bang, dah solat ni, bang saya nak pergi masak nasi goreng je. Okey tak apa, kau pergi masak, biar aku kejutkan anak. Macam tu. Suami kejut anak dengan penuh keimanan. Tak perlu gaduh-gaduh. Sampai kat pintu, bangun, zrap tegak. Ayah macam tu je. Orang perempuan tak bangun apa kau apa nak jadi apa, aku ni penat dah menangis. Bergaduh hari-hari. Orang lelaki menegur anak dengan iman. Teguran dia tu jadi fatwa terus untuk anak-anak. Bangun, zap tegak. Mandi, krup masuk dalam bilik air. Itulah ayah. Jadi senang kerja maknya. Kemudian bila dah mandi, siap, semua pergi makan sama-sama. Bila nak makan sama-sama, okey, pergi cuci pinggan, masing-masing cuci pinggan. Maka lepas itu senang, semua dah bersedia untuk meneruskan tugas masing-masing. Oh, sedap. Macam tu kat pejabat. Semua kena function. Majikan function, pekerja function, ikut peranan masing-masing. Ya. Jadi kita ambil pengajaran. Ya. Sekian saja ceramah pada hari ini. Ada yang mau masuk dah habis ke weh, dia kata. Tak ada. Saya gemar gurau. Ada yang mau masuk. Jadi tak ada, baru ustaz, sabar. Baru ustaz. Jadi setiap manusia ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai nasib yang sama. Ada manusia Allah takdirkan kaya. Ada yang Allah Ta'ala takdirkan dia miskin. Ada yang ditakdirkan kuat, lemah, sihat, pintar dan juga bengap dan sebagainya. Semua ada. Tu sebabnya ada tak macam Samsul Debat. Janganlah bagi dia jaga akaun, bengap lah dia. Tapi kalau bab nasihat perundangan, bagi dia, insya-Allah. Bagi je section berapa, bagi je apa artikel dalam perlembagaan persekutuan, semua settle, insya-Allah boleh advise accordingly. You know what I mean by accordingly? Kan? Jadi kenalah bagi kod bidang dia. Tapi itulah dia tanda-tanda, salah satu tanda akhir zaman. Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Sekarang sikit baik berubah. Saya bukan cerita politik, tak ada. Bukan. Bayangkan dia itu, pernah satu ketika pada awal-awal selepas pilihan raya, ada orang lantik ketua kampung yang jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali tu. Gila betul dah, tak ada orang jadi ketua kampung tu. Tu saya kata jawatan makin tinggi, kearifan makin tak ada, komen tak apa-apa. Bayangkan kalau kita bagi orang yang jaga akaun orang yang tak pandai kira, tak melingkupkan syarikat tu. Kan? Itu contoh dia. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Tu tanda akhir zaman kat tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan buat rumah makin besar, makin ramai orang. Anak seorang-seorang keluar masuk asrama dia. Yang seorang masuk universiti. Lepas tu dah kahwin, tak nak dia duduk situ walaupun buat bilik seorang satu lah. Tak, dia nak berduduk rumah dia sendiri. Saya nak menjalani kehidupan saya, mama. Tak padan kampung benut mama menyampah. Saya yakin ni ramai mama ni. Mana mama? Mama. Siapa yang cakap dengan anak ni mama? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Berapa ramai?
Kalau memang kau JB lah Ina, kerja kat JB. Cerita. Kampung lonek bodoh. Cakap dengan anak mama, nenek kat dapur. Gitu kan. Tak kisahlah. Tu pandang tu hak masing-masing kan. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. 2 bulan lepas, penyakit baru, sesama tomato. Gila betul. Sesama tomato jadi penyakit. Sakit sendi dan demam menjangkiti kepada warga emas dan kanak-kanak. Sesama, salam, masuk. Oh, salam. Kemain kuat dia salam. Kan? Ya, betul. Apa lagi? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin kurang. Betul tak? Extra jos. Tembici. Tembikeleci. Kan? Apa lagi? Dracula, sekat sanakan itu air Dracula, mencarau merah sirap tu. Manis betul. Air Dracula tu macam dia punya sirap tu saja dicurah kemudian kan. Apa lagi? Begitu juga manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Sahabat di dunia maya semakin ramai, sahabat sejati makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi di FGV. Ketenteraman semakin kurang. Duit banyak, hati tak tentram. Apa cer? Ceramah pagi, petang, malam. 4 hari kat Johor dah aku ni. Aku nak balik dah. Alhamdulillah. Dapat jumpa kawan-kawan baru di Johor. Alhamdulillah. Apa lagi? Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Benda-benda ni biasa. Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Habis kena balun semua orang. Sebab baik aku bukan guru. Ada je kena balun, kan? Entahlah. Sekarang ni kan, zaman teknologi ni. Nak-nak pula, tengoklah nak pilihan raya ni kan. Cuba tengok. Dia nak pilihan raya ni senang je. Dia letak je gambar satu pemimpin, tak kira lah parti mana. Letak muka je, jangan tulis apa-apa. Letak muka, post. Tengok komen. Kepala bapak semua keluar. Tuntang dia balun. Semua orang Melayu agama Islam nak tu. Tuntang balun. Lepas tu datanglah AJK, Kelab Kebajikan dan Ibadah FGV di Pasir Gudang. Cubalah guna bahasa yang baik. Nabi tidak mengajar umatnya untuk bercakap yang tidak baik. Bahasa melambangkan bangsa. Komen bawah tu, kau pun sama. Dia pula kena. Kenyang kawan tu. Langsung delete, menyesal pula dia tu. Ya, tu juga apa? Sekarang ni tu keadaan dia. Kita jangan jadi macam tu. Jadi yang paling penting dipesan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dan membuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu pada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi itu sebabnya kena tolong menolong dalam perkara yang baik. Maka dalam perhubungan ni dekat pejabat organisasi, kena elok-elok. Kenapa? Dalam kita elok-elok ni, pertama apa yang pentingnya? Dapat meringankan beban. Meringankan beban sahabat-sahabat kita. Kalau kita seorang buat semua benda, kalau Cik Zul buat semua, tak terbuat dia. Kan? Biarlah seorang jaga ini, seorang jaga ini. Itu saya cerita institusi tadi. Bila maknya buat ini, ayahnya buat itu. Anaknya pula buat ini, buang sampah. Anaknya pula yang ni susun. Anak yang ni tolong buatkan susu, adik dia pun pandai dah buat. So benda ni boleh diuruskan, boleh dikoordinasikan. Payah cakap Melayu ni, koordinasi. Coordinate. Betul tak? Boleh dibuat.
So dapat meringankan beban apa lagi? Dapat mengeratkan hubungan antara satu dengan yang lain. Tak adalah kita ni tak puas hati je antara satu dengan yang lain. Masuk je budak baru, panjang muncung. Apa halnya tu? Tak boleh ke meraihkan yang baru masuk tu? Aku tengok pun tahu, belagak weh. Cakap pun tidak. Sekali bila duduk sebelah dah berbual 2-3 kali minum dengan dia, kau ni okey juga kan? Baru tahu. Berprasangka tak habis-habis. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, janganlah sekali-kali kalian berprasangka kerana sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan. Nampak tak? Betul. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Dalam pejabat, buang 3 penyakit yang paling bahaya sekali. Pertama, tamak. Buang. Kalau semua orang nak naik pangkat, macam mana? Yang ini umumkan, semua naik pangkat jadi pengurus. Habis apa dah buat kerja? Kan? Bagilah turn, bagilah time. Kan? Tengoklah pencapaian kerja kita. Contoh kalau dah semua ceramah, siapa nak dengar? Kan? Payah juga. Kan? Payah juga masuk Johor. Payah kan? Susah. Betul tak? Kita jangan tamak. Sabar. Bahagian masing-masing. Hari tu bila kerajaan umumkan kepada penyewa awam lah, penyewa awam. Bagi menghargai jasa penyewa awam. Maka dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Pada orang FGV 700. Pada penyewa awam ni ada 3 kategori. Yang pertama, okey lah tu 700. Dulu 500, naik sikit okey lah. Seorang lagi, baik tak payah. Seorang tu pula 700 bendanya. Seorang tu pula. Yang seorang tu pula langsung berlari pergi main ATM, cocok. Tak ada pun, belum lagi, baru umum. Sebab pada dia besar. Pada dia besar sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Hari ini nanti ayah cuba ganti Dia nak bawa anak bini dia pergi makan kat kedai Tom Yum dekat-dekat dengan taman perumahan dia tu. Pada dia besar artinya. Kat kita tak ada benda. Nak makan ikan pencet. Ikan pencet nama tadi. Ikan pencet. Sedap betul tadi. Ikan pencet dekat tu 8 minit perjalanan dari sini. Dia ada ikan siakap. Dia ada ikan bawal hitam, bawal emas. Dia ada ikan tilapia. Cencaru. Ya Allah. Deep fry. Dengan sambal belacan tu. Sedap betul. Pencet. Apa pencet? Dia kata masakan boyan. Sedap. Dah makan dah? Dah try dah? Sedap. Dia goreng panas tu. Sedap. Lupa lah tajuk tadi. Jadi, makna kata jangan kita tamak. Jangan. Tamak ni sikap orang yang tak bersyukur. Jangan. Kemudian jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong apa? Sombong dengan kedudukan. Sampai masa pencen. Tadi pencet ni pencen. Ingat lagi ikan tu. Samsul debat dulu. Pengarah undang-undang. Legal advisor. Sampai masa pencen. Dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel. Dapat 10% diskaun. Sampai masa. Dia dekat pejabat tanah tu nombor 1. Kau jangan main-main. Ya. Tiba-tiba kat ujung surau tu kan sini. Faham lah tu? Pencet. Bukan selama-lamanya jadi bos. Betul tak? Sampai masanya orang lain pula jadi bos. Sementara penyanyi tu punya sedap suaranya dulu. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri bukan lagu orang, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Macam mana tu? Datuk Nora beritahu saya, Ustaz, bila kita dah berumur Ustaz, kita kena tukar range, kita ubah sikit range note lagu tu, yang tinggi tu rendahkan sikit supaya sesuai dengan suara kita. Macam tu. Dia tak boleh paksa lah. Dulu note dia sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dah tua buat cara tua. Nampak tak? Bukan semua boleh. Nampak tu cerita dia. Duit banyak sampai bila banyak?
Kaya. Sampai bila kaya? Mungkin kaya, banyak duit, boleh turun, tak habis. Kononnya. Itu semua sementara sifatnya. Bukan bawa mati. Faham tak? Belagak ni semua dunia je. Pasangan, suami isteri dunia sampai masa meninggal. Ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji'un ni saya sebut. Ada duit banyak sampai masa habis. Ada pangkat sampai masa pencen. Sementara je jawatan kita. Sekali mengundi 3 Perdana Menteri dapat, cuba fikir. Takkan tak faham. Betapa sementara. Ni pun nak dapat Perdana Menteri baru. Mana tahu? Mana kita tahu? Pula. Maka, terbaik. Dah sampai dekat bla-bla bandar ni lain pula cakap kan. Betul, maka kita kena jangan sombong, jangan tamak dan juga jangan dengki. Dengki paling bahaya sekali. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak puas hati je dengan orang. Sedangkan kita satu organisasi ni, satu jenama, satu brand, satu organisasi yang sama. Jatuh bangun kita bersama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, kita jalan bersama-sama. Deep tak? Deep. Nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, jalan sama-sama. Sebab you all jalan sama-sama lah FGB boleh sampai ke tahap ini. Dulu orang berkejap-kejap GFV, FVG, main tukar-tukar FGG, tukar-tukar semua. Lepas tu GV, Vaganza, bertukar-tukar dengan FGB. Sebab orang tak biasa, tapi sekarang ada FGB. Oh tu, KKK. Yang Samsul Debat datang ceramah itu, dapat minyak botol, berapa botol, lepas ceramah. Dah. Bukan, saya nak ingatkan aja. InsyaAllah, terima kasih, faham. Mesej diterima. Ya, jatuh. Dah berapa? Setiap kali kalau saya ceramah hari tu, saya ceramah dekat satu syarikat minyak juga dapat. Mak saya punya suka lah. Alhamdulillah. Kau bila lagi nak ceramah kat sana, tak ada kerja. Nak ceramah satu hari-hari, mak kata. Dengan tak hari-hari ceramah kat situ, kata. Allahu Akbar. Dan bila dengki ni sebenarnya banyak merugikan sebab dia saling jatuh menjatuhkan, tak puas hati. Apa tanda dengki dah ada dalam hati kita? Tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah apabila sahabat saudara kita mendapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dia dengar dia dapat pergi Mekah tahun ni. Yalah. Macam tu je. Dengar Encik Zul nak pergi umrah dengan Samsul Debat bulan 12 ni. Elok-elok lah. Dia tak rasa apa. Tapi kalau dengar Encik Zul dia nak pergi umrah ni bulan 12 ni, macam dia seorang pergi, atau confirm dengki. Confirm. Tadi tu baru ada je. Yang ni dah confirm dengki. Sepatutnya dengannya Encik Zul nak pergi umrah ni bulan 12 ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah, nak minta dia tolong doakan. Lepas tu minta nak pesan lah kan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Macam tu, minta doakan. Betul. Kita macam tu lah. Kita kena happy bila orang lain happy. Dengar-dengar dia pregnant. Ya ke? Ya Allah. Jap. Bukan tiap-tiap tahun dia dah ke? Contoh kan. Itu rezeki. Kita kena happy. Baguslah. Ya Allah, rezeki dia. Kan ada orang rezeki dia macam tu kan. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Dia bagi salam nyawa beranak lah. Ada orang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk yang pap beranak. Yang faham, tak faham sudah. Kau tanyalah kawan kau apa maksud dia. Nampak tak? Jangan kita dengki. Sebab cuba kita bayangkan, kita dapat sesuatu kegembiraan, orang pertikaikan, tentu kita sedih. Macam tu juga kalau kita tak nak orang pertikaikan kita. Apa maksud dengki? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Tu yang paling simple untuk kita faham. Jadi jangan pertikaikan. Tu rezeki dia, alhamdulillah. Dengar dia dapat kahwin anak orang kaya. Ni ya. Rezeki lah dia kan. Ya Allah, macam manalah dia buat kenduri tu. Aku dengar dia buat simple-simple aja.
Ni dia buat kat mana? Tak tahu buat ni dekat tengah kolam tu. Kan? Sambil naik bot, lepas tu sambil tarik kain tu. Kata, simple je lah. Sambil dia lepaskan itik-itik tu. Itik-itik warna putih. Ni ya, wah mesti kan nampak sweet sangat, memorable. Dia kata kan, ni ya. Contoh, simple je, tak ada buat gah-gah sangat, besar-besar sangat, tak ada pun. Simple. Tetamu ni itik-itik tadi tu je. Dengan apa, tak adalah ramai sangat pun. Kadang-kadang ada orang tu pula, dia punya kenduri meriah betul, rezeki dia lah. Kita tak marah, happy dengan untuk orang. Sebab kita besok kita tak tahu. Entah mungkin kenduri kita biasa-biasa. Walaupun banyak kali, tapi biasa-biasa je. Contoh. Yelah anak kita, anak-anak kan. Janganlah tu kan. Cepat dia nangkap benda tu kan. Kemudian begitu juga, memiliki ramai sahabat. Kan? Sahabat yang boleh tolong kita, bantu. Tiba-tiba tengah malam tayar pancit tengah jalan tu dekat area-area dekat kan tempat kerja. Siapa nak tolong ni? Kawan-kawan kan yang nak kena tolong. Kan? Bukan semua orang. Ada orang tu, aku tak larat sangat ni. Aku boleh settle pap. Bateri habis. Tuan kan off telefon. Ada orang macam tu. Nampak tak? Ada kawan-kawan yang boleh tengah-tengah malam 2-3 pagi boleh datang tolong kita. Kata pinjam. Bukan semua orang ada kualiti macam tu. Sebab memiliki ramai kawan. Kemudian, memudahkan kerja kita. Kan? Memudahkan kerja kita sebab dia boleh dilakukan secara berkumpulan. Sebuah bangunan yang megah bermula dengan seketul bata. Tapi kadang-kadang kita tak hargai. Rakan-rakan dalam organisasi kita menyebabkan kan, kita merasa kecewa. Dan akhirnya berlakulah prasangka. Berlakulah kata-kata yang tidak baik di belakang dan sebagainya. Kan? Maka, kita jangan risau. Kalau dalam keadaan tu kadang kita cakap kan, bos ni marah kat aku ke? Bos ni tak puas hati dengan aku ke? Kadang kita kerja kita rasa macam tu. Kan? Sebab bos ni pun manusia. Muka bos macam tu je. Dia marah aku ke? Contohlah kan. Ataupun bos ni macam, kita rasa-rasa macam bos marah kita. Relax, sabar. Bos pun manusia. Dia ada ramai orang dia nak fikir, bukan kita je. Kan? Sangka baik, dia marah orang lain, bukan kita. Walaupun kita baru lepas menyakitkan hati dia. Tak apa, bukan aku. Kalau dah memang kau tu kena minta maaf ajalah kan. Maknanya kadang-kadang boleh jadi berlaku macam tu. Dia manusia. Saya pesan kat semua, kita ni kalau bekerja, kita takkan kaya. Saya cakap saya, bekerja ni takkan kaya. Kecewa tak rasa? Kita takkan kaya. Kerja kat FGB ni takkan kaya. Siapa yang nak kaya, baik berhenti sekarang. Carilah kerja lain. Tak, bukan tu maksud saya. Takkan kaya sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Kalau tiba-tiba, kan, Cik Zul umum, saya gembira sangat ni sebab Samsul Debat datang. Jadi dengan ni kita umumkan setiap staff sebelum jam 5 petang kita bank in kan setiap akaun. Yang hadir saja. Yang sandar kat dinding tak dapat. Daripada tadi minta tolong ke depan. Apa yang payah sangat kau nak ke depan? Bagi pihak kan saya marahkan tadi. Bagi pihak saya marah. Please ke depan lah. Orang perempuan nak suruh lelaki ke depan. Tak, dia dah booking situ. Kan? Jadi dapat tiba-tiba pap RM200,000 bank in. Sebelum pukul 5 petang dah bank in. Saya nak tanya. Puan. Tak, janganlah bukan dapat cabutan bertuah ni, sabar. Dia punya happy dah tak tanya. Siapa nama puan? Nama puan? Ya. 3 kali dah aku tunjuk dia tanya saya. Kau ingat kau menang award ke apa ni? Dah apa-apa, lihat puan. Siapa nama puan? Faiza. Puan, 200,000 banyak tak? Saya tanya. Kaya tak? Tak cakap je risau. Saya tahu lah banyak. Kaya tak? Kaya. Siapa nama? Mat. MC kita. Dah 200,000. Kaya tak? 200,000. Kaya tak? Kaya. Alhamdulillah. Tengok. Padahal setengah orang kaya. Tapi ada orang tu dalam bank berjuta. Pukul 4-5 pagi tak balik lagi. Kerja teruk. Ya Allah Akbar.
Ada orang tu 2-3 juta dalam bank pun kerja lagi. Tengah teruk ni. Ada seorang tu aku. Teruk. Kenapa? Hoi, dalam bank tengah 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau ni? Dia cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Dekat kita besar dah. Silap-silap. Ada yang dapat 200 ribu. Dia terus jumpa Cik Zul. Saya ingat saya nak berhentilah. Cukuplah saya kerja kat sini. Enough is enough. Saya dah muak dah tengok. Biarlah saya nak kejar cita-cita saya. 200 ribu ni cerita tu. Bayangkan. Tak. Maknanya subjektif. Macam lawa. Berbeza. Subjektif. Lawa. Cantik. Subjektif. Kalau semua pandang lawa tu sama, berebut orang. Contoh orang cakap ni Nova tu lawa. Kat saya biasa je. Kau pernah dengar Samsul Debat berebut dengan Puris? Mana ada? Tak ada. Kan? Please proceed. Kan? Macam tu kan? Tak adalah. Tanyalah kat dia kan. Nah, maknanya, kalau kita pergi duduk dekat bus stand kan, kita duduk dekat bus station, kita tengok. Yang couple-couple, suami isteri. Suami dia handsome weh. Betul tu bini dia ke mak dia? Ada orang cakap macam tu. Sama tak? Weh, bini dia lawa weh. Muka laki dia mengayau. Dia tu cakap apa? Macam mana dia boleh bagi? Sebab pandangan orang lawa tu subjektif. Tak lama. Ada orang 200 ribu besar. Ada orang 300 ribu besar. Ada orang 500 ribu biasa. Kan? Kalau saya lah 1,000 lebih. Besar dah. 1,000 besar dah. Saya pun tak tahu bayar berapa ini. Saya syukur. Betul kita belajar syukur. Tu sebab Nabi pesan apa? Memang kaya, kita takkan kaya, tapi Nabi pesan. Sebab Nabi kata, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nak lagi. Ada orang cakap, aku ambillah. Tak lama lagi aku berhenti kerja, aku pencen. Duit EPF aku ada dalam 500-600 ribu. So, settle. Aku tak fikir apa dah. Relax dengan bini aku. Jadi cerita dengan kita sebelum dia berhenti. Lepas dia berhenti, 2 minggu lepas dia berhenti, dia pegang senapang depan bank. Jadi guard. Dia jaga. Saya bukan menghina carrier tu, tapi dia yang cakap dulu dia tak nak kerja dah. Duit dia kena sakau dengan anak-anak dia. Yang seorang nak berniaga minta dengan ayah. Yang seorang bernikah mau minta dengan ayah. Nak berniaga, modal minta dengan ayah. Ada masalah hutang, orang datang ni Along pun settle dengan ayahnya. Sudahnya ayahnya tak cukup juga. Tu saya kata, siapa yang hari tu pencen duit PF, jangan habis tuan anak. Itu kudrat kita daripada mula kerja. Yang muda dengan sihat mencari duit. Kita yang tua dengan duit mencari sihat. Sampai masa besok sakit tu pakai duit je. Kau nak berniaga, kau carilah sendiri. Aku boleh bagi sikit je, pandai lah kau cari balance tu. Kau nak kahwin, aku bagi duit lembu je, kau jangan banyak cerita. Walah, kalau kau tak mampu kau jangan kahwin, yang sedap engkau apa yang susah aku. Ada orang hari ni berbangga buat majlis besar-besar yang susah menderita mak ayah dia. Hei, kadang-kadang tak faham. Kan? Ya, ni cerita betul. Kan? Sebab tak? Tak pernah cukup. Saya pergi ceramah dekat PKNS kat Shah Alam. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, Ustaz, ini time dia start masa PKPB gitu. Ustaz nak beli rumah ni time dia start. Berapa harga sekarang? 1.4, 1.5. Dia, kau hilang akal ke cerita aku macam tu? 1.4 juta murah. Sebab dia dah biasa jual 3-4 juta. Jadi 1.4 tu murah sangat. Kita kalau beli rumah 1.4 juta tu, ingat, rumah tu terkeluar je wayar tu. Tak pasang aircon. Terkeluar wayar dengan cangkuk, terkipas pun tak ada. Kau duduk je dalam rumah, bergema. Bang, makan bang. Kau pergi kat dinding. Jilat aja, tak boleh makan lah. Yang rumah 100-200 ribu pun nak tolak gaji berapa sebulan. Bayangkan kalau rumah berjuta. Ya Allah Akbar. Tapi belajar bersyukur. Kita sesama kita ni kerja elok, kerja sama. Bukan kata kita nak menyusahkan orang, tak. Kita saling meringankan beban antara satu dengan yang lain. Itu sebenarnya.
Kita saling mengambil berat antara satu dengan yang lain. Bekerja sama. Tu yang saya kata tadi. Nak jalan jauh, nak jalan laju, jalan seorang. Nak jalan jauh, jalan sesama. Balik kan cuba buat dengan husband macam tu. Pegang tangan abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, terjalan sesama macam tu. Drama sangat. Apa salah kau jijik pula? Aku dengar tau kau cakap, aku dengar. Mengumpat ke tiblahan? Tadi tingginya tadi lu dengar tadi macam tak nampak orang. Tingginya apa susah? Salah ke tinggi? Macam OKU kau buat aku. Tak, tapi betul. Kita tengok dalam perhubungan kita ni kita kena jaga. Sabar banyak-banyak. Jangan kita rasa nak marah, nak balas kau orang, tak usah. Tak usah. Tapi Nabi ajar juga tentang kaya ni tadi. Nabi ajar apa? Cari rezeki yang halal. Kerana yang halal itu cukup buat kamu. Nabi ajar. Cari yang halal. Jadi, tak usah kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kerja elok. Jangan mengharapkan ganjaran manusia. Kita akan kecewa. Contohlah, aku kerja rajin-rajin ni, minta-minta lah Cik Zul nampak kerja aku. Lepas tu aku naik pangkat, kau akan kecewa. Kerana Cik Zul ni manusia. Cik Zul mungkin akan nampak penilaian tertentu. Mungkin tak semua yang dia dapat tengok. Kalau dia dapat tengok semua, tapi kecenderungannya Allah gerakkan hati dia keadaan macam mana. Contoh. Tu kena faham. Tu sebab jangan kerja je. Biarlah Tuhan yang bagi ganjaran kat kita. Tuhan cubaan. Biarlah Tuhan bagi ganjaran kat kita. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi keberkatan. Tuhan bagi isteri yang penyayang. Abang penat nampak musuh belakang. Teruk abang kena marah. Kenapa bang? Entahlah. Cik Zul tiba mood dia. Aduh. Dia bagi abang. Tau. Ya bang, kenapa Cik Zul macam tu? Abang nak sayang kau Cik Zul. Tak payahlah kau terbabit bahal pula. Yang mana tahu kalau nak tanya apa salah suami sayang ni. Tak apalah. Biarlah. Mungkin salah abang juga. Sayang tolong buatkan air untuk abang. Macam cakap je nak kopi, tea, or mi. Nampak? Jangan Tuhan bagi macam tu. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi anak ramai. Sampai lupa nama anak siapa. Ni Long, ngangak jap. Siapa nama kau? Punya teruk ramai anak, lupa nama anak. Punya parahnya kan. Rezeki tu. Kan? Apa lagi? Mungkin Tuhan tak bagi naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita sihat walafiat. Tuhan bagi mak ayah kita sihat, kita boleh menumpang kasih lagi, boleh lagi datang rumah mak ayah kita. Mak lapar lah mak. Mak kita tu lebihnya. Tu sebab bila siapa dah tak ada mak dia terasa. Sampai je ke rumah mak, benda pertama, kau dah makan belum? Dia bukan tanya kau pahal balik, tak ada. Kau pahal balik ni kau keluar, tak ada. Bukan mak macam tu. Assalamualaikum. Salam. Lama tak nampak. Tu lama. Kalau mak lama tak nampak, mak kena jumpa doktor. Buta dah tu. Lama tak jumpa, mak betul cakap. Yelah kalau buruk dengan aku. Kau dah makan belum? Tadi adalah makan sikit. Sebut tu password dia, makan sikit, zap. Siap. Mak tu masuk dapur. Tak, siap. Telur dadar. Nasi goreng cili api. Seorang cili api jantan. Dah ada telur jantan lah. Kan? Pap, lepas tu duduk. Meh makan. Allah, mak ni duduk. Nak air apa? Air sejuk ke apa? Air sejuk boleh mak. Makan. Sambil makan baru mak duduk sebelah. Tiba-tiba balik ni pahal. Dah lama saja je. Boleh. Lama tak jumpa mak. Yelah. Mak pun kebetulan memang nak jumpa kau. Kenapa? Mak tu
Air tu cerit tu Asyik terbakar. Mak tak apa dengar dah bunyinya. Cerit menjerit tu lah. Habis mana apa? Orang tu dah tak pakai, dah cerit menjerit. Dia tekan-tekan tu panas. Tekan-tekan tu sejuk. Tahu kan? Tahu? Tekan-tekan tu sejuk, tekan-tekan tu panas. Tahu kan? Janganlah sebut je nama dia. Dia tak taja ceramah kita ni. Mesin air sudahlah. Sebutnya nama pula. Ayolah mak, nanti saya belikan. Lain, mak kita masak penuh kasih sayang. Wah, hal biasa je. Nasi goreng bodoh-bodoh lempar-lempar macam tu je. Sebab tu sahaja rezeki. Isteri pandai masak. Itu pun satu kelebihan Allah bagi kat kita. Isteri penyayang. Dapat suami romantik. Sayang, abang balik ni. Sayang. Sayang mana ni? Sayang, abang. Saya kat dapur lah masak. Sayang kemari lah. Abang tak nampak sayang macam mana abang ni? Hai abang ni. Nampak dah? Okey. Dah nampak. Siap abang lega. Boy, seronok tak macam tu? Nak mati tu. Hikmah. Sayang. Abang balik ni, abang bawa, tengok, bukan semua suami macam tu tau. Ada je dia bawa bekal balik. Sayang, saya membancuh air, abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih couple. Kuih couple? Mana tu kuih couple? Ada, cuba tengok. Kuih cakui. Kan couple tu. Kau mau tahu kan? Tu cakap tu. Jangan dipisahkan mereka tau. Cecah sesama. Bukan. Itu pun satu bentuk yang kelebihan Tuhan bagi kat kita. Tu sebab kadang-kadang kita bergaduh ni tak ada faedahnya. Kita kerja dengan ikhlas, Tuhan akan bagi ganjaran. Barang siapa yang bekerja mengharapkan pengiktirafan dan ganjaran manusia, kemungkinan besar dia akan kecewa. Minta kerja, minta orang tolong kita. Tolong. Sekali tak dapat, kita punya marah dekat orang tu. Sedangkan bukan orang tu punya kerja. Nampak tak? Saya dulu pernah waktu bekerja. Adalah anak buah tu pun nak minta kerja. Kita jadi pengarah masa tu. Minta kerja. Sudah. Macam mana pula anak saudara ni minta kerja. Dia pakai kabel yang paling power sekali dalam hidup saya. Mak saya. Tolonglah cakap dengan anak kau. Nyah. Pening kepala tu. Mak mana boleh? Mak takkanlah anak saudara nak kerja dengan bapak saudara satu departmen. Tak dapat dah. Mak tak tahu dah. Mak sampai kan je. Mak kau jom mak dah selesai. Mak dah cakap kat kau. Tu kan. Aduh. Saya pun ni tak ya. Kita pun tambah prosedur. Suruh lari dekat stadium 2 round. Tengok masa terpantas. Layak pula dia. Suruh isi ujian bertulis. Lepas dia. Masuk 30 senarai akhir untuk interview. Jadi waktu nak terbuka, bab kata Lord Denning, justice is not only be done, but must be seen to be done. Keadilan bukan hanya dilakukan, tapi mesti diperlihatkan yang ia dilakukan. Maka saya beritahu dengan Azrin yang jaga bilik untuk berduga tu, Azrin, nanti sekarang, kalau nama orang sekian-sekian ni ada, sebelum panggil dia masuk dalam bilik terduga, tolong bagi tahu saya dulu. Okey? Okey tuan. So, senarai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, sampai yang ke berapa belas nama tu. Tuan, tu yang nama tu, yang nama yang tuan suruh cakap tu. Okey. Saya pun beritahu kat 2 panel lagi. 2 pengarah lagi. Pengarah perancang mana, pengarah khidmat pengurusan. Dengan SU. Saya beritahu, calon yang lepas ni ada kaitan dengan saya, iaitu anak saudara saya. Jadi, saya tak boleh berada dalam bilik temu duga ni. Terserahlah pada panel-panel nak buat keputusan. Saya kata. Saya pun keluar, duduk kat bilik, kat luar bilik. Masuklah anak saudara ni kena interview, tanya tung tang tanya. Dah habis Hazrin tadi panggil, tuan, dah selesai. Saya pun masuk dalam. Saya tanyalah macam mana? Tak layak lah. Tanya tak boleh jawab. Lepas tu yang ni tak qualified. Ada soalan tak boleh jawab. Lepas tu tengok size dia tak cukup lah nak jadi enforcement. Fine. Tak layak. Saya pun tak adalah bagi markah tinggi. Tak layak. Tapi ia tidak berakhir di situ. Maka hujah tu panjanglah dalam keluarga. Sampai hati kau. Waktu kau kecil, aku bela kau. Semua keluar. Betul tak?
Kan? Kau susah, kau macam mana, aku dukung kau. Masuk kau kecil, kencing bengak kau, aku yang basuh. Semua keluar. Jadi bila dah keluar macam tu, tahan je lah telinga. Itulah harganya. Bila kita ni nak menjaga integriti kita. Tapi alhamdulillah, selang beberapa bulan, yang tadi tu, anak saudara saya tadi dapat kerja lebih baik lagi. Dah kahwin, dah ada anak dah pun. Saya cakap, betul tak Allah bagi rezeki lebih baik kat kau? Betul. Gitu. Tak ada. Kena sabar. Itu sebabnya jangan harap pada manusia kita akan kecewa. Harap dengan pak saudara kecewa. Habis semua nak ditolong, payah kita. Main tolong sana, tolong sini. Habis saudara mara. Bini situ, anak situ, saudara, sepupu, sepapat. Habis semua. Jadi, tu sebab bila dah ada kerja dekat sini, tolong hargai, jaga, elok-elok kerja, elok-elok. Ini masa tu, aku dapat kerja kat FGV ni. Tak payah fikir apa dah. Tapi bila dapat kerja, kita tak jaga. Kejap-kejap MC. Kejap MC. Kejap cuti. Dapat gaji cuti. Dapat gaji cuti. 2-3 hari cuti. Selesai cuti. Bos dah tahu dah. Dia dah minta cuti belum? Bos tak tanya. Yang seorang tu jejak MC. Buah pinggang beralih. Jantung berlubang sana sini. Siku dengan lutut bertukar. La ilah, teruk betul. Yang seorang tu jejak meninggal. Ayah meninggal, mak meninggal, adik meninggal. Dia pangkah dah kat rumah tu. Yang ni dah, ini belum. Ni belum. Ni sampaikan bagian Aisyar kaji memang tragis betul dah hidup. Sebab dia lah satu-satunya waris setinggal dalam keluarga tu. Kau jangan ingat orang tak perasan pattern kau bekerja tau. Bos perasan. Saya masa jadi pengarah tu, tak tahulah Allah bagi kelebihan. Kalau saya nak pergi meeting daripada pagi tu, daripada pejabat, nak pergi meeting dengan driver saya, kita singgah minum jap kat situ. Mesti aku jumpa staf aku situ. Itulah kelebihan Allah bagi. Satu van dia duduk situ. Singgah minum berjemaah kau. Dan bila sampai, Assalamualaikum. Salam bos. Kita orang dah sudah dah. Hari penuh lagi ni. Biasa tak jadi macam tu. Pernah jadi lah. Itulah dia. Tapi jaga. Kerja elok-elok. Jangan kita rosakkan. Cara kita bersyukur, pertama, sebut, Alhamdulillah aku dapat kerja dah. Kerja elok-elok. Jangan risau. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Kadang-kadang kita yang jadi rezeki kita ni tak dapat, yang kita jadi marah, bergaduh sesama sendiri. Sebab apa? Kita banyak mempetikai. Jangan risaulah. Kalau naik pangkat, mesti orang ni naik. Gitu kan? Kau jangan risaulah. Aku kalau buat ni, memang aku tak ada rezeki punya. Ayat tak ada rezeki tu bahaya. Bukan tak... Banyak betul masjid yang azan sini. Surau ke apa? Ni surau mana? Surau sini? Okey, kita bagilah sekejap. Okey, sambung. Jadi kita dalam hal ni kita kena belajar.
Belajar bersyukur dengan apa yang ada, sebab Nabi sebut rezeki yang halal tu yang kita kena cari. Yang halal itu cukup. Dan Nabi juga sebenarnya bagi menjawab persoalan kaya yang mengecewakan tadi, sebenarnya rupa-rupanya Nabi dah ajar kita cara nak jadi kaya. Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu sebabnya saya kata 5 benda yang kena ada waktu kita kerja. Pertama, sabar. Sabar. Ujian, orang cakap lah, itulah. Tak tertanggal cuping telinga kau. Sabarlah. Dia cakap tak tertanggal telinga, nak betulkan balik. Tak ada. Biarlah orang cakap. Macam-macam orang cakap Samsul Ubat tu macam ni lah. Bila-bila taklah dia cakap. Memikirkan apa orang cakap, tak jadi kerja kita. Tak jadi kerja, biar ada tak ada nak nyabut sekati dia. Buat hati dia, biar dia sebut. Kan? Kadang orang punya dengki ni sampai satu tahap, bukan je bercakap, dia buat macam-macam. Saya boleh tengok Datuk Kazim, kesian betul. Kan? Saya tengok depan mata saya sendiri. Saya tengok apa yang Datuk Kazim, apa. Saya tak payah cerita lah, tapi memang teruklah perangai manusia ni sampai tahap tu. Tak nak kata lah. Kawan saya ada tu, kalau orang punya dengki, tak nak orang tu bahagia, sampai buat macam-macam. Sampai kan bini orang tu nampak benda-benda macam-macam makhluk bila dah betul. Manyang bercerai je. Kawan saya seorang ni pula. Ada pun macam tu. Sampai satu tahap kan. Jangan risau. Sabar banyak, sabar. Bila sabar, Tuhan bagi lain. Tuhan bagi lagi. Kedua, syukur. Itu sebab saya kata tadi, kita petikai, aku ni tak apa, aku ni tak ada rezekinya. Memang bukan rezeki akulah. Jangan macam tu. Sampai kan ada orang pernah tanya saya waktu PKP tu. Soalan waktu forum tu dia tanya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia kata macam tu. Aku kata tu bukan salah alamat, tu salah orang yang duduk ke alamat tu. Pahala dia kata. Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Rezeki tak semestinya duit. Kadang-kadang 10 benda yang kita nak, Allah dah bagi 7 dah kat kita. 3 yang kita tak dapat tu kita bising. Aku tak ada rezeki, aku tak ada rezeki. 7 tadi. Rezeki anak tadi. Rezeki nak kahwin. Ada orang tu nak kahwin. Memang siapa tak nak kahwin? Semua nak kahwin. Tanya lelaki. Semua nak kahwin. Lagi. Semua nak. Tapi kadang nak kahwin tapi tak dapat kahwin. Sebab rezeki tak ada. Ada orang tu bukan rezeki, belum rezeki dia. Ada orang jambatan dia pendek. Kejap dapat kahwin. Ada jambatan dia panjang. Lambat kahwin. Tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu dah lah jambatan ni pendek. Banyak kali pula tu. Rezeki. Faham tak? Betul tak perempuan? Betul tak? Tak kau orang lain. Betul tak? Tak juga. Memang perempuan itulah masalahnya. Kita tak boleh menghalang poligami sebenarnya. Tak, maksud saya, Kak, kita cakap macam ni. Poligami ni memang baik. Manusia tu je yang kadang perangainya tak elok. Betul tak? Kalau kena caranya, benda tu baik. Betul tak? Saya dah cuba. Saya dah cuba, tapi gagal. Dah cuba. Tak mahu dia dah. Ustazah tu cakap, saya tak kisah dengan poligami dengan 3 syarat. Adil, bertanggungjawab. Yang ketiganya bukan suami saya. Dia kata. Maknanya dia tak setuju lah tu. Tak, sebenarnya betul. Saya kata, biarkan. Poligami ni lah. Tapi kadang manusia tu menjadikan poligami tu tak baik. Kan? Poligami ni bukannya cerita pasal sunnah je. Dalam Quran pun Nabi Allah Ta'ala beritahu, kahwinlah kamu. Masna wasulah warubak. Dia kata, wasulah sawarubak. Kahwinlah kamu 2 dulu sebutnya. 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum. Kalau kamu tak yakin, kamu bimbang, tak berlaku adil, fawahidah, cukuplah seorang. Macam tu. Faham? Faham tu je. Yang seorang pun tak adil, nak lebih. Betul tak?
Yang tu nyaut. Saya setuju lah tu. Bukan senang nak berlaku adil. Tu je. Tu sebabnya. Tu saya kata rezeki masing-masing. Tu sebab kalau kita nampak ada orang dalam TV tu, dia telah melangsungkan perkahwinan dengan isteri kedua dan isteri ketiganya dalam satu majlis yang sama. Kita pun nampak kan, gatal, nak mati, mampu lagi baik. Jangan. Kita cakap, semoga dia bahagia. Tapi ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Ya Allah, aku tak kuat. Ya Allah, macam tu. Jangan sound suami tu. Ya, jaga suami elok-elok, okeylah. Jaga mata, jaga hidung, jaga telinga, jaga perut dia, settle lah. Orang perempuan ni, kalau dia jaga suami, masalahnya cuba tengok. Benda paling simple je. Benda paling simple je. Kenapa muka lelaki teruk pergi kerja? Salah satu, atas katil. Aku belum hurai lagi masalah dia tu. Kau jangan betul dulu. Tak, maksud saya, yang jadi teruk tu kadang-kadang, orang lelaki, dalam banyak keadaan lelaki kena buat permohonan. Macam minta sedekah. Tolonglah. Berapa kali dalam hayat korang yang buat permohonan, cakap. Senyap. Macam mana lelaki tak teruk? Bagi hint macam-macam lah. Dengan ini, saya dengan segala hormatnya merujuk perkara-perkara tersebut di atas. Pada malam ini, kami ingin membuat permohonan agar diadakan satu sesi bersama pada jam 9 ke atas sebelum jam 12 malam. Perkara ini perlu diselesaikan segera bagi mengelakkan masalah-masalah berbangkit di masa akan datang. Diharapkan jawapan pihak segera pada puan sangat dihargai. Sekian, terima kasih. Kau tahu apa dia minit kat situ? Akan dipertimbangkan. Itu masalah dia. Saya cakap tak, saya nampak macam main-main benda ni, tapi ni masalah besar pada rumah tangga hari ni. Kadang-kadang lelaki tu dia punya takut berdebar ni. Dia betul lah. Orang perempuan kena dalam keadaan bersedia, kena menghadap suami. Tidur menghadap suami tau. Jangan barang siapa yang memalingkan diri dia, membelakangkan suami di tempat tidur, derhaka hukumnya. Tapi kalau dah tidur tak apa. Kau jangan tunggulah dia dah lelap dia pusing. Derhaka. Jangan macam tu. Bukan. Waktu mula-mula menghadap tu, mula-mula mesti menghadap. Apa pasal tajuk ni pula ni? Dah, contoh. Menghadap suami, sikit je lagi menghadap suami, sudah. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau. Rambut kembang dengan bedak sejuk, capuk-capuk. Suami baru nak lelap tertempat. La ilaha illallah. Kau tolonglah pusing. La ilaha. Ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku tadi. Tak, tapi betul. Tak, balik bab kerja tadi. Tu sebab kata rezeki Tuhan bagi dekat kita ni macam-macam. Jangan kita petikai. Bila petikai tu Tuhan tak bagi. Nampak tak? Tu sebabnya di kalangan rakan sekerja kita, bila ada rakan dapat kelebihan, kita support dia. Bagus, alhamdulillah, kau tahniah, pergi. Buat yang terbaik. Kita doakan. Nanti kau doakanlah aku, mudah-mudahan aku pun dapat rezeki yang baik juga. Macam tu. Itu yang penting. Tuhan bagi, yang kita nak kejar sekarang ni bukannya kaya, bukannya kedudukan, bukan apa. Yang nak kejar keberkatan. Keberkatan. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Apa tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit cukup maknanya hargai. Banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh sumbang belakang orang, bantu anak-anak yatim, contoh. Macam tu. Bantu kawan-kawan yang susah. Macam tu. Nampak tak?
Orang yang tak berkat rezeki, sikit tak cukup, banyak tak puas. Ada orang macam tu. Saya tanya orang kaya ni, Allah Akbar, saya jumpa orang kaya. Agaknya mahal rumah Datuk Seri. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab juga tak. Dia bukan belagak, tapi tu jawapan dia. Standard dia beza dengan kita. Yang seorang tu dia bagi saya makan kerupuk. Dekat rumah dia, saya camah kat rumah dia, cuba start makan kerupuk sedap. Sedap lah kerupuk ni. Itulah, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang tu? Kalau sedap kau belilah banyak bagi orang semua rasa. Apa salah sampai kau beli kilang, kasar betul cara kau ni tu. Macam mana? Dia beli tu hilang tu. Cara dia beza. Tapi itulah. Kita yang penting sikit. Pernah tak kita kadang dah bayar bil bulan-bulan, tengok berlebih ke duit kita? Biasanya kalau bayar ni habis dah. Kira banyak kali dah. Pernah tak jadi tu? Rupanya butuhkan wallet dengan suami ni. Yang suami lah tu cukup pernah pergi duit aku ni kata kan. Dia kasih sayang, wallet sama, susut dalam beg tu pun sama. Cuma IC je beza. Dia tak perasan terbawa wallet mini ni. Kan? Tak adalah, tu takkan berlaku, mustahil. Kan? Kedua, rumah tangga bahagia. Bukan kata rumah tangga bahagia tak ada masalah. Biasa masalah tapi boleh diatasi. Suami balik menyanyi kau. Indah sungguh panorama rumah. Isteri nyaut kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi bahagia rumah tangga. Mana rumah tangga bahagia, okey tu. Kadang-kadang tu suami balik dia faham lah. Sayang. Dah cukup. Isteri ni basuh pinggan ni dah cukup. Pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Saya pergi siap Kita yang masih lagi pakai Nemtec FGV ni, dengan basuh pinggan tadi, happy tak rasa? Happy walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Besar maknanya kat kita. Yang suami pula pergi dengan baju t-shirt hijau FGV tu. Tak ada warna hijau, tak ada. Tak ada. Dengan baju ada logo FGV, basuh pula sambung. Allah baiknya. Ataupun suami balik, sayang, nah, ambil ni voucher spa muslimah ni. Spa muslimah? Pergi nanti urut-urut, cuci rambut, pedicure, manicure. Bila bang? Sabtu ni. Habis anak kita? Anak abang jaga. Saya pergilah. Happy tak? Abang. Susahkan abang aja. Sayang, tak susah mana pun. Abang bookingnya, kau bayarlah sendiri. Orang asam ni jantan kita. Bayar sendiri? Tak adalah. Mana bayangan dah. Saya pergi je. Happy kan? Happy. Nampak rumah tangga bahagia. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Tiba-tiba tengok anak dah konvo, mengalir mata, bang, anak kita bang. Allah Akbar, anak kita bang. Suami kata, kau bawa bertenang, ni konvo tadika ni, kau sabar sikit. Tengok ramai muda-muda ni confirm konvo tadika ni, tak ada konvo universiti ni, belum lagi. Tak kisahlah, tapi tengok tu pun dah bahagia rasa kan. Anak kita berjaya. Dah ambil periksa, bayang pertengahan penggal dia dapat nombor 3 pun dengan nak celebrate gila-gila dah. Dapat nombor 3 dalam kelas. Ronok ni mak ayah ni. Nampak tak? Apa lagi? Keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang senang dengan kita. Tu tanda keberkatan rezeki. Kalau orang menyampah dengan kita, cek balik keberkatan rezeki kita. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, senang nak solat, senang nak mengaji, senang nak sedekah, tu tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, tu pun tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak termasuk, tu kau yang order. Alhamdulillah bang, berkat betul hari-hari datang rumah kita tu JNT tu kenyang kira. Faham? Ada kawan datang, mari masuk, jamu makan. Saudara mara datang, mari masuk, jamu makan, bagi minum, rezeki. Keberkatan rezeki. Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Saya pesan tadi, kejar bahagia dalam bekerja. Sebab
Manusia jadi tak bahagia ada kalanya kerana 3 perkara. Pertama, sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Pertama. Tengok orang ada ni, kita jadi susah hati. Abang tengok bang, orang tu bercuti pergi mana? Dia pergi London, pergi Europe. Kita, dia orang pergi UK tau. Kita, Yuban. Ulu Bendul. Tak ada tempat lain. Suami kata, sayang, abang tak pernah kisah nak pergi Europe, pergi UK, pergi London, pergi Malaysia. Tak kisah. Yang penting kebersamaan. Sayang bersama dengan abang. Apalah maknanya saya pergi Europe tapi abang tinggal di sini. Mampu abang tu hanya 1 tiket, saya pergilah seorang-seorang. Kalau itu yang saya inginkan. Bukankah dulu kau berjanji kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang, tapi nak jalan jauh, jalan sesama. Apa ni? Oh, drama sangat. Kadang perempuan tuduh lelaki, senang sikit lupa. Dia belum tahu lagi. Okey, sekarang harga minyak dah naik. Kita jangan naik kereta lagi lah, kita naik motor. Okey? Tengok berapa ramai yang sanggup. Tak apa dah. Tudung, kedut. Tudung, kedut. Sebab tudung dia tak nak naik dengan kita. Tak boleh ke? Abang, susah senang kita sama kan? Jangankan naik motor bang, jalan kaki pun saya sanggup asalkan sama dengan abang. Habis tudung saya macam mana? Tak apa bang, saya pakai anak tudung, pakai helmet. Tudung sanggup kat hanger. Ngantuk-ngantuk ni naik motor. Sampai dekat lobi tengah hanger. Japa tengah hanger. Tudung dah cicir, sangkut kat lori tu tadi. Langsung kerja hari tu pakai helmet full face. Ya, tak kisahlah. Susah sama-sama, senang sama-sama. Tu pertama, sibuk tengok kelebihan lain. Yang kedua, itu sebab ada masalah media sosial hari itu. Dia tengok media sosial orang, nampak orang buat perbandingan. Jangan. Dalam rumah tangga ni jangan buat. Tempat kerja pun macam tu. Tengok orang tu kereta besar, kita nak kereta. Tak apa, biarlah dia parking. Kereta besar tu bayar pun tinggi. Biarlah dia naik Azia. Okey je. Aku naik Azia, okey je itu. Tak ada masalah pun. Hari ni tak buat tengah servis 330,000 km. 330,000 km Azia. My favorite car. Bahagia je, tak ada masalah. Biarlah orang nak cakap apa. Hari ni naik besar sikit. Tu orang cakap, naik besar sekarang. Agak susah tu. Bila aku naik Azia, susah hidup dia sekarang. Apa cerita ni? Sampai bila pun takkan puas hati semua orang. Betul tak? Tuliklah. Kita ni kita tahu hidup kita. Buat je. Jangan kita fikirkan pengiktirafan manusia kan saya kata. Kerja ni lillahi ta'ala senang. Habis cerita. Yang kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain. Lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Kalau tengok lagi susah, kita akan bahagia. Oh, paling tidak aku ni elok sangat dah ni. Alhamdulillah suami aku macam tu. Tak payahlah handsome sangat suami aku. Cukup-cukup sedang-sedang macam tu. Okey dah. Kalau tidak susah hati aku pergi kerja. Tangan siapa ni orang tengok dia semua berkenan nak ke. Ya, isteri saya dia tak susah hati dengan saya. Mau tak ni? Abang tadi ceramah ada perempuan tak? Ada perempuan tak? Tak ada. Ni tengok dalam ni video ni ada dengan perempuan ni pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa. Biasalah cemburu biasa. Cemburu tu pengikat kasih sayang tapi janganlah berlebih-lebihan. Betul tak? Dan yang ketiga, banyak manusia tak bahagia kerana sibuk mendabik dada menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia sendiri semata-mata. Tak. Kita mampu berusaha. Tapi apa yang kita ada hari ini adalah sebab Tuhan izinkan kita. Kalau Tuhan tak izin, kita pun tak ada. Tuhan izin rezeki kita dapat kerja dekat sini. Tuhan izinkan. Jadi kerja elok-elok. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Pertama, sebut dengan lidah. Alhamdulillah. Kedua, hati. Memperakui siapa bagi nikmat? Tuhan bagi. Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk perangai kita. Bersungguh-sungguh bekerja. Sebab itu tanda syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perkara boleh menyebabkan kita boleh kena buang kerja. Jangan buat. Okey? Jadi bekerjalah bersungguh-sungguh. Bekerjalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan hubungan baik antara satu dengan yang lain, lengkap melengkapi, kita boleh menjadikan organisasi kita ni sebagai organisasi yang terbaik. Kan? Boleh menjadikan organisasi kita ni organisasi yang menggembirakan.
Organisasi kita ni, walaupun kerjanya penat, kerjanya berat, tapi boleh diatasi setiap hari dengan baik, boleh diselesaikan baik dan menghasilkan output yang cemerlang buat organisasi kita ni. Boleh atau tidak? Boleh, alhamdulillah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab saya memang akan bagi masa untuk sesi bergambar. Kalau tidak, aku lambat balik hari ni, jam. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Yang penting sekali dalam bab bekerja, capai kerja sebagai satu ibadah. Simple je. Benda baik, niat kerana Allah. Dan benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Faham? Contohnya kerja kita ni baik dah. Baik dah. Cara kerja tu diizinkan oleh Allah caranya. Betul. Kita kerja ikut peraturan. SOP dia kita ikut. Dan jangan lupa niat kerana Allah, baru dapat pahala ibadah. Tapi kalau kita tak letak niat kerana Allah, rugi. Rugi kita. Dia tak akan dapat pahala ibadah. Contoh katalah saya dengan Cik Zul, dengan Cik Razak. Kami bertiga menubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Pasir Gudang. Kami committed. Yang mana kami tak tolong, anak yatim pun tak tolong. Ni memang fokus betul ni. Ibu tunggal aja. Dan kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Cara kami bagi bantuan tu telus, betul. Pertama, benda baik tak tu, baik tolong ibu tunggal. Kedua, caranya diizinkan. Pergi ramai-ramai, ajak semua pergi hantar bantuan. Caranya betul. Niat mesti kerana Allah, baru dapat pahala ibadah. Kalau tidak dapat pahala je lah. Tolong, pahala tu tolong. Tapi pahala ibadah tu, belum tentu kita dapat. Tapi katalah kalau kita tolong, ada yang seorang tu yang ikut tu, niat dia dapat selfie, jadilah nak masukkan dalam status, konten. Sambil masuk lagu, dengarkanlah. Siko bagi dua. Macam-macam lagu lah masuknya. Hanya tu je untuk dengan konten, tak dapat pahala ibadah. Ataupun tengah-tengah hantar bantuan, tiba-tiba sampailah rumah ibu tunggal yang last, yang seorang tu. Tiba-tiba Cik Razak kata, Cik Zul, Samsurabat, rumah yang last ni you all tak payah pergi. Saya cover. Apa hal? Contoh lah, contoh. Cik Razak tak macam tu, ni contoh aja. Semua dah terfikir. Cik Zul tanya, apa cerita SD? Dia tanya saya, tak tahu saya. Kita pun tinjau daripada kejauhan. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah. Contohlah. Jadi fitnah, maka tak dapat pahala ibadah. Macam Robin Hood lah. Robin Hood kan dia tolong orang susah. Katalah Robin Hood ni masuk Islam. Nama dia Robin bin Hood. Dia tolong orang susah, benda baik. Kan? Dia niat kerana Allah, contohnya. Tapi cara dia tu dia mencuri daripada orang kaya. Tak dapat pahala ibadah. Sebab kaedah tu tidak diizinkan oleh Allah. Faham Jadi bekerjalah sebagai satu ibadah, jaga hubungan satu dengan lain, jangan dengki-mendengki, jaga hubungan sesama kita. Mudah-mudahan FGV akan jadi organisasi yang berjaya. Amin. Terus berjaya dan relevan sampai bila-bila. Mudah-mudahan. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.